Ya, sahih. Pemberkasaan itu juga memfokuskan pembangunan belia ke arah keusahawanan. Baik, sebelum itu kita ke berita utama. Sarawak berada di landasan yang betul dalam mengembalikan semula hak-haknya yang terhakis dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri bagi Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri-Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, pindaan gelaran Ketua Menteri kepada Premier merupakan salah satu dari prosesnya yang tidak diketahui ramai. Datuk Sharifah Hasidah memberitahu dalam proses merungkai hak-hak Sarawak yang terhakis itu, ramai yang keliru dan tidak mudah menerima kerana pentafsiran pengamal undang-undang tidak semudah dengan pemahaman masyarakat. Justru beliau berharap rakyat di negeri ini tidak perlu keliru dengan pindaan tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Seminar Keluarga Rabani di Dewan Majma di Kuching. Dalam majlis itu, beliau turut menyuarakan kebimbangannya terhadap penglibatan masyarakat Islam dalam penyalahgunaan dadah di negara ini. Jelasnya dari 95,000 penagih yang direkodkan, 70% daripadanya adalah Melayu Islam. Beliau meminta pihak-pihak berkaitan untuk terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan dari semasa ke semasa bagi membendung dan membantras gejala penagihan dadah terutamanya dalam kalangan anak muda. Kerajaan negeri menerusi Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet terus komited dalam melahirkan golongan belia berkualiti yang berupaya menyumbang kepada pembangunan Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, selain memberi fokus terhadap merancakkan kembali industri sukan Sarawak dalam pasca pandemik COVID-19, pihaknya turut melihat kepada usaha memperkasa golongan belia khususnya dalam bidang keusahawanan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan pendekatan kerajaan negeri ini adalah bagi memastikan Sarawak terus berdaya saing di peringkat global selari dengan transformasi Sarawak ke arah era pendigitalan. Justru itu, MySet sudah pun merangka pelbagai inisiatif yang berfokus kepada penglibatan golongan belia dalam pembangunan kreatif dan inovasi. Beliau juga berharap agar semangat kesukanan dalam kalangan golongan belia dapat diterapkan dalam bidang keusahawanan untuk merealisasikan hasrat Sarawak menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau berucap menyempurnakan Majlis Penghargaan Penglibatan dan Kolaborasi Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet 2022 di Kuching malam tadi. Pada program tersebut, sebanyak 71 persatuan, pertubuhan, kelab belia dan sukan telah diberi geran tahunan bagi tahun 2022 selain penyampaian insentif khas kepada atlet-atlet tempatan yang telah berjaya meraih pingat di peringkat antarabangsa. Selain itu, Ketua Menteri juga melancarkan kalender program aktiviti MySet 2022. Turut hadir Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Agropreneur atau usahawan tani muda diyakini mampu merealisasikan visi pertanian moden berbekalkan ilmu baharu. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, kerajaan negeri menerusi Institut Pertanian Sarawak kini bergiat mahu mengubah cara pertanian dengan pengenalan program dan kursus pensijilan pertanian kepada belia. Ini termasuk penggunaan teknologi moden dalam pertanian termasuk precision farming, fertigasi yang menggunakan Internet of Things IoT merupakan kaedah baharu bidang usahawan tani yang perlu diterokai untuk mendapat hasil berkualiti. Katanya pertanian moden tidak semestinya bermula skala besar pada peringkat permulaan tetapi boleh dimaju secara berperingkat. Ujarnya tiba masa petani menerima pulangan lumayan dari usaha mereka dengan mengkomersialkan hasil tani dengan kerjasama sektor swasta seperti petani-petani di negara maju. Beliau berkata demikian dalam Majlis Convocation 93 graduan pelbagai bidang bagi sesi 2019 hingga 2021 Institusi Pertanian Sarawak ke-16 Jabatan Pertanian Sarawak di Kuching. Institut Pertanian Sarawak Semengguk telah ditubuhkan pada tahun 1983 dan merupakan sebuah institusi latihan Jabatan Pertanian Sarawak yang kompeten dan berpengalaman luas dalam bidang latihan khususnya dalam pengeluaran modal insan untuk sektor pertanian dan peladangan.
Institut ini menawarkan latihan teknikal yang berkualiti dalam pelbagai aspek pertanian meliputi bidang pengurusan dan teknologi pengeluaran tanaman, memproses hasil pertanian, ternakan, peladangan, mekanisasi ladang dan lanskap yang telah menghasilkan seramai 1,754 graduan. Sijil yang ditawarkan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA adalah setaraf dengan sijil Politeknik, Teknikal dan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Hubungan dua hala antara negara Indonesia dan Sarawak akan terus diperkukuh menerusi jalinan kerjasama dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Konsul Jeneral Republik Indonesia Sigit Widjaksono memberitahu kerjasama dalam pelbagai bidang dengan Sarawak sejajar dengan rancangan negara itu yang memindahkan ibu negaranya ke Kalimantan Timur yang akan membuka banyak peluang dalam pelbagai aspek. Tentu ke depan kami mengharapkan kerjasama ini terus diupayakan dari kedua pihak, apalagi nanti akan ada juga dari sisi Indonesia terkait dengan pengembangan ibu kota di Kalimantan Timur. Tentu ini juga menjadi peluang kerjasama bagi negara Sarawak dengan pihak Indonesia. Sigit Widjaksono memberitahu demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Beliau dalam pada itu melahirkan penghargaan terhadap Kerajaan Sarawak atas kerjasama yang terjalin selama ini termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya serta keselamatan di perbatasan. Terdahulu Ketua Menteri turut menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Dr. Justin Lee. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Pengelola Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak ke-61 di Astana Negeri hari ini. Rombongan yang diketuai Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datu Misnu Taha itu bertujuan untuk menjemput Tun Pehin Sri Taib untuk menyempurnakan majlis penutupan tilawah dan menghafaz Al-Quran yang akan diadakan pada 28 Februari ini. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak ke-61 akan berlangsung dari 25 hingga 28 Februari ini bertempat di Dewan Kompleks Islam Sarawak. Bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, majlis itu akan menyaksikan seramai 23 peserta dari seluruh negeri yang mengambil bahagian pada kali ini. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran tersebut telah tertangguh selama 2 tahun berikutan penularan pandemik COVID-19. 5 pendatang tanpa izin parti warga negara Indonesia ditahan manakala 3 lagi diusir dalam 2 serbuan di Lubuk Antu pada kemarin dan hari ini. Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan memberitahu anggota tentera yang melaksanakan penugasan serkap pada pukul 9.55 malam telah mengesan kehadiran 3 individu di ladang kelapa sawit di kawasan pos gabungan bersama Malaysia dan Indonesia di Lubuk Antu. Pemeriksaan awal mendapati 3 lelaki warga negara Indonesia yang berumur 21 hingga 30 tahun itu tidak mempunyai dokumen perjalanan sah. Tiada barang terlarang ditemui dan tujuan mereka memasuki negara ini adalah untuk mencari pekerjaan. Ketiga-tiga mereka telah diusir keluar selepas laporan polis dibuat di Balai Polis Lubuk Antu. Sementara itu, kira-kira 2 jam setengah kemudian, semasa penugasan, 1 lagi anggota kumpulan tentera di Kompleks Kastam, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu, sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan telah ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan dipandu seorang lelaki tempatan dipercayai sebagai tekong yang membawa 6 individu terdiri 5 lelaki dan seorang wanita warga negara Indonesia berumur 30 hingga 55 tahun. Laporan polis kemudiannya dibuat di Balai Polis Lubuk Antu dan kesemua mereka telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kenderaan yang digunakan turut dirampas bersama 5 telefon bimbit berserta wang tunai dengan nilai keseluruhan RM53,851.90. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi.